Bismillahirrahmanirrahim. Yang kaya terus kaya, yang miskin masih meminta-minta. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Menimbun tanah yang tinggi, menggali tanah yang lekuk. Dah tinggi, ditimbun-timbun lagi. Yang lekuk, dikorek lagi. Apa yang kita nak faham daripada kata-kata pepatah ini? Apa yang kita boleh kaitkan adalah sistem kapitalis. Sistem kapitalis adalah satu sistem ekonomi yang cenderung kepada pengumpulan harta semaksimum mungkin tanpa diaudit atau diedit oleh kerajaan. Sebab itulah Islam melarang dan tidak membenarkan sistem ini setelah sekian lamanya. Dengan cara apa? Dengan cara Islam ini mempromosikan kepada kita sistem zakat, wakaf, infak dan sebagainya. Sidang penonton, dan hanya sistem inilah yang akan menyelamatkan fakir miskin daripada terus ditindas. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Hashr ayat yang ke-7. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Kay la yakuna dulatan bainal awniya'i minkum, supaya harta itu tidak hanya berkisar di sekitar orang-orang kaya di antara kamu. Maksudnya apa? Ayat ini ada isu kronisme yang bermaksud kita berkepentingan. Bila kita bagi sesuatu pada masa yang sama, kita mengharapkan sesuatu yang lain. Sebab tu tuan-tuan, cuba kita tengok balik. Dalam lirik lagu rap yang dibawa oleh Malik dalam lagu Alhamdulillah, apa dia kata? Ada berisi, ada yang kurus, ada melencong, ada yang lurus. Bukan semuanya tulus, ada sempurna, ada kurang upaya. Ada yang jadi lupa hanya bila sudah kaya. Sebesar rumah bermula dengan sekecil bata, boleh hilang dalam sekelip mata. Nampak tak tuan-tuan? Nampak tak tuan-tuan? Rumah kita besar mana pun tetap bermula dengan sekecil bata dan boleh hilang dalam sekelip mata. Sebab itulah tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala menempelak golongan-golongan yang menindas fakir miskin, dan Allah melabelkan mereka dengan perkataan yukazzibu biddin, orang yang mendustakan agama. Apa kata Allah dalam surah Al-Ma'un? Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan kamu jangan, dan mereka tidak menggalakkan sumbangan sampai kepada orang-orang fakir miskin yang memerlukan. Sebab itu tuan-tuan, saya teringat satu kalam hukama yang mengatakan salihun nas bil ilmi wal mal. Sejahteranya manusia ini apabila dia memiliki ilmu yang mantap dan pengurusan ilmu yang cekap. Oleh itu pada malam ini saya menyeru kepada semua, marilah kita sama-sama kembali kepada sistem ekonomi Islam supaya kita dapat membantu orang yang memerlukan. Saya Da'i Hafiz, cetus fenomena dakwah. Semoga umat terarah. Da'i Hafiz bercerita tentang sistem keuangan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam Al-Quran, bayarlah zakat ibarat mencampak sebiji benih tumbuh sepohon pokok, ada 7 cabang pada setiap pokok dan ada 100 biji buah pada setiap cabang. Ibaratnya kita bagi 1, Allah bagi 700 kali ganda. Inilah sistem yang boleh menjadikan manusia yang beragama Islam berjaya dunia dan akhirat. Silakan komen daripada Ustaz Zarifi. Assalamualaikum, Da'i Hafiz. Menimbun tanah yang tinggi, menggali tanah yang lekuk. Nah, Ustaz. Pertama sekali saya nak berikan ucapan pujian kepada saudara kerana saudara berani mengangkat konsep di luar kotak pada malam ini. Alhamdulillah. Terima kasih, Ustaz. Kalau sebelum ini kita sering berkata soal-soal fadail, tetapi malam ini saudara bukan setakat bercakap soal fadail, tetapi mengangkat satu sistem filantropi dalam Islam, iaitulah seperti yang saudara sebut tadi. Cumanya, untuk lebih baik pada masa yang akan datang, Da'i Hafiz, saudara cakap banyak sangat, tak berhenti macam peluru, dia punya keluar huruf tu. Saya bilang tadi, 21 saat yang pertama, saudara menyebut 33 patah perkataan. Daripada Bismillahirrahmanirrahim sampailah yang lembut, menggali tanah yang lekuk tadi tu, saudara menyebut 33 patah perkataan, maknanya satu saat satu patah perkataan. Saudara, ini banyak sangat, kena lebih rileks dan tenang. Perkara yang kedua saudara,
apa yang lebih penting pada saya, LED di belakang yang sebesar itu sepatutnya, apabila saudara cerita tentang kehebatan sistem zakat, wakaf dan seumpamanya, tayangkanlah model yang ada di Malaysia. Sebagai contoh, Hospital Pusrawi yang dibangunkan dengan dana zakat oleh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, supaya sistem Islam ini bukanlah dilihat pada falsafahnya sahaja, tetapi ia dapat dilihat daripada bagaimana sistem pelaksanaannya. All the best, saudara.